Okay, salam sejahtera dan salam perpaduan kepada semua murid tingkatan 4. Okey, hari ini kita akan belajar sejarah tingkatan 4 dan ini ialah format KSSM yang baru. Cikgu Ciu tak perlu terangkan lagi lah secara lanjut. Kemudian ini ialah indeks. Indeks anda tulis peranan pemerintah dan rakyat. So peranan pemerintah dan rakyat ini kita sudah belajar semasa tingkatan 3 itu susun lapis. Di mana susun lapis itu dia ada piramid. Piramid itu golongan memerintah dan golongan diperintah. Okey, kita boleh buat macam ni. 1 dan 2. Nombor 1 itu golongan golongan memerintah dan nombor 2 itu golongan diperintah. So ini indeks anda. So tolong tulis dalam buku nota anda. Ini indeks anda pada hari ini. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. So, kita kena tahu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, kita dah ada konsep wadat. Wadat ini secara tidak langsung Cikgu Ciu kongsikan ialah satu perjanjian antara Sultan dengan pembesar. So, kita dah tahu ada golongan memerintah dan yang kedua ialah golongan diperintah. So rakyat ni dia bernaung di bawah pentadbiran sultan dan pembesar. Sultan ini dan pembesar ini dikenali sebagai golongan memerintah. Dan dia saling berkait antara satu sama lain lah. Sebenarnya ada 3 iaitu sultan, pembesar dan rakyat. So apa yang jadi tumpuan pada hari ini, kita akan tengok bagaimana peranan sultan, pembesar dan rakyat. So bagamana peranan sultan, pembesar dan rakyat ini dia boleh mewujudkan satu kerajaan Kesultanan Melayu Melaka yang sangat hebat dan sangat terkenal di perusut dunia, iaitu peringkat antara bangsa. And then kita go through the topik iaitu golongan memerintah, golongan pemerintah dan rakyat. Okey, so kita pergi ke mana dah? Golongan pemerintah dan rakyat. So golongan pemerintah dan rakyat ini kita boleh tengok dia umpama air dengan tebing. Umpama udara dengan api. So masyarakat dalam Kesultanan Melayu Melaka ini terbagi kepada 2, golongan memerintah dan golongan diperintah. Di mana Cikgu Ciu sudah nyatakan tadi, golongan pemerintah dan golongan diperintah. Yang tadi Cikgu Ciu buat nombor 1 dan nombor 2. So anda kena tahu apa yang dimaksudkan golongan pemerintah. Golongan pemerintah ni terdiri daripada sultan, pembesar, kerapat diraja dan ulama. Ulama ini bermaksud golongan ataupun orang yang pandai ataupun fasih. Pandai dan fasih agama. Agama. Okey. So kita pergi ke slide seterusnya, peranan sultan. Okey, kita kena tahu peranan sultan. Sultan ni ialah orang yang sangat penting dalam sesebuah kerajaan. Kenapa? Yang pertama, dia menjaga keselamatan rakyat. Yang kedua, dia boleh wujudkan perpaduan rakyat. Rakyat boleh hidup secara aman. Rakyat boleh hidup secara aman dan bertanggungjawab untuk apa? Bertanggungjawab untuk jaga ekonomi. Kemakmuran itu dia lebih kepada ekonomi serta kestabilan. Kestabilan itu dia lebih kepada politik. So peranan raja ini dia kena tengok dan jaga rakyat dia supaya rakyat dia boleh hidup aman, damai, harmoni tanpa ada sebarang kesusahan. Bagaimana sultan nak jaga politik ekonomi sosial ini? So sultan akan memperkenalkan undang-undang di mana kita sudah belajar minggu lalu, hari yang lalu, Undang-Undang Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut
Melaka untuk mengawal rakyat. Sebab undang-undang ini sebagai panduan apa? Panduan hidup. Panduan hidup ataupun panduan kehidupan. Kalau di setiap negeri, raja memainkan peranan yang penting. So raja ataupun sultan dia kena pandukan undang-undang untuk mentadbir negara. Okey, next kita tengok peranan pembesar. Peranan pembesar ni untuk maklumat kalian sudah belajar, iaitu pembesar ni ada 4 yang main. Iaitu yang pertama ialah bendahara, iaitu penasihat sultan, diikuti dengan laksamana, lepas tu temenggung and penghulu bendahari. So keempat-empat pembesar itu akan bantu raja. So apa tugas dia? Tugas dia ialah memelihara keamanan, supaya tidak ada wujudnya kacau bilau, and then jaga kebajikan rakyat supaya keperluan semua rakyat dapat, and then menjadi orang tengah, menjadi perantara. Perantara ni orang tengah, orang tengah antara sultan dengan rakyat. Okey. And then mengutip hasil melalui sistem serah dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Sistem serah ni contohnya kalau pendapatan pembesar itu contoh kita ambil RM100 lah. So sistem serah tu 10% daripada hasil pendapatan akan serah kepada raja. So kalau ada 100, okey, kalau ada 100, 10% iaitu maksudnya 10 kena serah kepada raja. Itu yang panggil sistem serah. Dan sistem kerah ni macam volunteer lah, volunteer untuk bantu raja sekiranya diperlukan tenaga. Itu tenaga tentera lah. Okey, next, wadah. Wadah ini seperti mana Cikgu Ciu dah maklum, iaitu satu perjanjian. So yang ini anda boleh baca sendiri. So wadah ini dia bermaksud raja yang baik, raja akan disanjung, akan disukai oleh orang ramai. Kalau raja yang dahaka, raja yang tidak menjaga rakyat, dia akan digulingkan. So seperti mana kita tahu, bukan raja saja. Kalau rakyat tak setia kepada sultan, dia akan kena tulah ataupun kena balasan Tuhan. So statement ini dia menceritakan bagaimana rakyat dia tak setia kepada raja, dan sekiranya raja tak memainkan peranan, raja akan digulingkan. Okay, next kita akan pergi ke konsep Gosari. Gosari itu bermaksud tulah. Apa yang Cikgu Ciu sudah cakap, tulah tu bererti kecelakaan dan yang menimpa seseorang kerana melanggar larangan atau titah raja dan mendahaka kepada raja. Maksudnya tak dengar kata raja, akan dikenakan tulah. Perkara yang tidak baiklah akan berlaku sekiranya tidak mengikuti titah raja. Dan seterusnya wadat. Wadat ialah perjanjian yang Cikgu Ciu sudah nyatakan tadi pada awal-awal lagi, pada awal-awal PDPR kita lagi ni. Okey, next, peranan rakyat. Okey, kita dah belajar pembesar, kita dah belajar atas daripada pembesar rakyat. So apa peranan rakyat ni? Rakyat ni of course lah kena taat setia kepada pemerintah. Tengok hari ini kalau kita boleh tengok di sini, rukun negara yang kedua, taat setia kepada raja dan negara. Ini berlaku pada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. So mematuhi segala arahan. Kalau tak mematuhi akan kena tulah. Rakyat ni menjadi tentera, dan kalau ada program gotong royong ke ataupun apa-apa program yang besar, rakyat kena bantu golongan pemerintah. Kemudian menyumbangkan tenaga, iaitu secara sukarela. Sistem kerah tu, melalui sistem kerah
melalui sukarela untuk membina istana ataupun jalan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. And then kita tengok rakyat. Rakyat ni terdiri pada peniaga, petani, tukang, nelayan. Itu rakyat. Kita tengok orang biasa lah sekarang rakyat. Dan hamba. What is hamba sebenarnya? Hamba ni ada 3. Iaitu yang pertama, hamba raja. Hamba raja tu orang bawahan raja. Hamba berhutang. Hamba berhutang tu bermaksud orang yang berhutang dengan tuan dia. Tak ada wang, tak ada duit nak bayar balik. So dia bekerja dengan tuan dia, dipanggil hamba berhutang. Dan hamba biasa. Biasanya hamba biasa ni dia keturunan hamba. Dia lahir anak, so jadi hamba juga. Hamba biasa. Okay, next kita pergi ke. Okay, so kita kena lihat pemerintah dan rakyat ni dia umpama tulang belakang ataupun umpama oksigen dengan manusia. Kalau tak ada oksigen, manusia tidak akan boleh hidup. So, kalau pemerintah tak ada rakyat ataupun rakyat tak ada pemerintah, maka mungkin negara kita akan jadi huru-hara dan tidak aman. So, sangat penting. Kedua-dua pihak ni sangat penting untuk menjamin kesejahteraan. So, hubungan ini akan memelihara kedaulatan raja. Apa maksud kedaulatan raja? Kedaulatan ni bermaksud di sini raja mempunyai kuasa. Raja yang berkuasa ataupun raja mempunyai kuasa. Sorry, tulisan hudus tak cantik sikit sebab guna mouse. Okay, so memelihara kedaulatan raja, kuasa raja dan kesejahteraan rakyat. Sebagai rakyat, kita kena menjaga hubungan baik dengan pemerintah supaya kemajuan dan keamanan negara ini dapat dikekalkan ataupun negara kita akan lebih maju ke hadapan. Okay, so di sini you kena tahu pada era zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, iaitu warisan daripada Sriwijaya. You kena tahu Parameswara itu apabila telah diserang oleh kerajaan Majapahit, dia lari ke Melaka dan buka Melaka. So dia guna enjin Sriwijaya, warisan Sriwijaya, dan sekarang menjadi asas kepada negara Malaysia pada hari ini, iaitu melalui Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan itu ambil daripada hukum kanun Melaka yang kita dah belajar masa lalu, and then Undang-Undang Laut Melaka. So ciri-ciri negara bangsa ini terdiri mencerminkan keunggulan Kesultanan Melayu Melaka. So sampai sekarang warisan yang digunakan oleh zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi sampai sekarang kita guna. So sebagai rakyat Malaysia ini, kita kena pupuk semangat cinta akan negara, berbangga sebagai rakyat Malaysia, mewarisi asas negara bangsa yang menjamin kesejahteraan dan keharmonian negara. So orang kata kena bersyukurlah sebab kita boleh hidup dalam suasana yang aman damai walaupun terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, so ini latihan anda kena buat. So okey, yang soalan 4, 5, 6 ini tolong buat dalam perengan buat dalam macam perengan essay form. Jangan guna point form sebab Cikgu Ciu nak praktis kamu supaya kamu buat dalam ayat bentuk ayat jangan buat bentuk point form 4, 5, 6 ni. So cari 3 isi bersamaan dengan 3 markah. Okey. 3 peranan sultan pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah apa-apa dia. Tengok tulis 3 isi. Dan kemudiannya salin kepala ayat sebelum menjawab soalan. So itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.